Salam sejahtera dan salam Ken kerana engkau nama terbilang. Bersyukur kita ke atas limpah kurnianya kerana kita dapat berhimpun bersama bagi melaksanakan forum kita yang bertajuk Krisis Alam Sekitar. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk bicara forum kita pada hari ini. Pada era globalisasi ini, kita telah menyaksikan kepincangan alam sekitar, khususnya fenomena jerebu dan hujan asid yang kian melanda negara kita sejak berdekad tahun dahulu. Menurut Jabatan Alam Sekitar, jerebu adalah keadaan di mana kualiti udara yang tidak baik dengan kehadiran zarah-zarah. Fenomena ini berlaku disebabkan oleh pencemaran udara sama ada secara semula jadi ataupun perbuatan manusia sendiri. Susulan daripada itu, hujan asid juga berlaku akibat gabungan air hujan dengan komponen-komponen tertentu seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrous oksida dan sebagainya. Pelbagai usaha telah pun dicadangkan, namun isu ini masih berterusan seolah-olah tiada penghujungnya. Bak kata pepatah, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Hadirin sekalian, sebelum kita menelusuri krisis alam sekitar ini dengan lebih mendalam, molek kiranya kita berkenalan dahulu dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel yang pertama iaitu Saudari Evelyn Tian Huini. Apa kabar saudari? Kabar baik, terima kasih saudari moderator. Sama-sama saudari. Untuk pengetahuan, saudari Evelyn merupakan guru pelatih PISMP ambilan Jun 2021 keluaran 2026 Sains SK1. Pada hari ini, kita juga telah menjemput seorang lagi rakan seperjuangan beliau iaitu saudari Erna Sharina Posiding. Selamat datang saudari Erna. Terima kasih moderator. Baiklah, seterusnya ahli panel kita yang terakhir merupakan seorang guru bidang pendidikan moral dan sains. Beliau telah berkhidmat selama 5 tahun di SJKC Jalan Davidson dan merupakan graduan kelas pertama semasa pengajian beliau. Dengan segala hormatnya, saya mengucapkan selamat datang kepada Cik Christina. Terima kasih saudari moderator. Saya amat berbahagia untuk turut bersama bagi membincangkan isu fokus kita pada hari ini. Sama-sama Cik Christina. Hadirin yang dihormati sekalian, kembali kita ke agenda utama forum kita pada hari ini iaitu untuk membincangkan tentang isu pencemaran alam sekitar yang menumpukan kepada isu jerebu dan isu hujan asid. Mari kita hening sejenak untuk memikirkan apakah faktor-faktor yang menyebabkan masalah jerebu di negara kita. Bagi persoalan ini, saya ingin menjemput ahli panel yang pertama untuk memberikan pendapatnya. Dipersilakan saudari Evelyn. Terima kasih saudari moderator. Seperti yang saudari telah kupas pada awal forum kita, kemunculan isu jerebu adalah disebabkan oleh aktiviti manusia, iaitu pelepasan asap melalui pembakaran terbuka. Tindakan tidak bertanggungjawab sesetengah pihak yang telah melakukan pembakaran sampah seperti kertas, plastik, daun kering dan bahan-bahan buangan lain telah menjejaskan kualiti udara. Hal ini demikian kerana terdapat pelepasan karbon dioksida dan gas metana di atmosfera yang bertahan untuk membentuk aerosol halus. Kesannya, zarah-zarah kecil ini telah menghalang pencahayaan dan menyebabkan penglihatan yang tidak jelas yang dikenali sebagai jerebu. Itu sahaja penerangan awal saya, saudari moderator. Terima kasih kepada panel pertama kita atas perkongsian yang ringkas lagi padat. Sebentar tadi, saudari Evelyn telah menyentuh tentang pembakaran terbuka di kawasan perumahan. Selain daripada itu, pembakaran terbuka juga boleh berlaku di kawasan hutan. Saya percaya bahawa panel kedua kita ingin membuat perkongsian berkenaan perkara tersebut. Oleh itu, saya menjemput saudari Erna untuk menerangkan kepada kita bagaimana pembakaran hutan boleh menyebabkan jerebu. Terima kasih saudari moderator.
Pembakaran hutan boleh berlaku secara sengaja dan tidak sengaja. Pembakaran terbuka adalah kaedah yang biasa digunakan untuk melupuskan sisa tanaman, mengawal serangga, di samping menyediakan ladang pertanian untuk penanaman seterusnya, kerana kos yang rendah dan mudah dilaksanakan. Misalnya di Johor, salah satu cara yang biasa dilakukan setelah penuaian buah nanas adalah dengan membakar sisa tanaman yang ada. Selain itu, situasi jerebu yang semakin memburuk di beberapa kawasan negeri di Malaysia sememangnya berpunca daripada asap tebal ekoran kebakaran hutan besar-besaran di Indonesia. Pakar Kesihatan Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, yaitu Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman, mengatakan pembakaran hutan ini semakin bertambah buruk akibat peralihan monsun dari barat daya yang bertiup ke arah semenanjung Malaysia dari Sumatera, serta dari Kalimantan Barat dan Selatan ke Sarawak bermula bulan Mei sehingga bulan September. Kebiasaannya, pada waktu itu cuaca kita di Malaysia ini lebih kering dan kurang hujan. Justru itu, hal ini meningkatkan lagi risiko pembakaran hutan. Setakat ini sahaja pendapat saya tentang punca-punca jerebu. Saudari moderator. Terima kasih atas perkongsian yang terkini dan bermaklumat, Saudari Erna. Sekarang, saya ingin menjemput seorang lagi panel kita yang arif dalam konteks pencemaran alam sekitar, khususnya jerebu. Nampak gaya sudah membuat persiapan rapi. Dipersilakan Cik Christina untuk berkongsi tentang faktor berlakunya jerebu. Okey, terima kasih saudari moderator. Jadi, proses industri juga merupakan penyumbang utama kepada pencemaran udara. Operasi industri merangkumi pelbagai proses, termasuklah pembakaran bahan api untuk pengeluaran tenaga, tindak balas kimia dan prosedur pembuatan. Proses-proses ini melepaskan campuran zarah halus, sebatian organik yang mudah terbang dalam sikatannya VOC, logam berat dan bahan-bahan lain. Apabila pelepasan-pelepasan ini tersebar dan mengalami tindak balas kimia di atmosfera, zarah aerosol halus akan terhasil yang menghalangkan pencahayaan yang kemudiannya membawa kepada keadaan berkabus. Contoh yang paling ketara termasuklah pelepasan daripada loji-loji elektrik, kilang-kilang kimia dan kemudahan-kemudahan pembuatan. Terima kasih atas perkongsian para panel sekalian yang sememangnya meluaskan lagi perspektif terhadap faktor-faktor yang menyumbang kepada krisis jerebu. Tidak dapat dinafikan bahawa krisis jerebu ini mendatangkan kesan-kesan negatif daripada pelbagai aspek. Oleh itu, saya ingin menjemput Cik Evelyn untuk mengutarakan pandangannya mengenai kesan jerebu. Pada pandangan saya, krisis jerebu amat memberi kesan khususnya dari aspek kesihatan. Secara umumnya, jerebu diketahui menyebabkan ketidakselesaan ringan seperti mata berair dan sakit tekak. Namun, jika kita terdedah kepada partikel halus jerebu pada jangka masa yang panjang, partikel halus jerebu boleh masuk jauh ke dalam paru-paru manusia, menyebabkan penyakit pernafasan seperti asma, bronkitis, dan jangkitan pernafasan yang lain. Tambahan pula, partikel jerebu juga boleh masuk ke dalam sistem peredaran darah yang secara tidak langsung meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular termasuk serangan jantung dan strok. Terima kasih atas perkongsian Saudari Evelyn. Seperti yang dikongsikan oleh Saudari Evelyn sebentar tadi, dapat kita simpulkan bahawa partikel halus seperti jerebu yang memiliki diameter kurang dari 2.5 mikrometer adalah sangat berbahaya untuk kesihatan masyarakat. Secara logiknya, kita tidak akan merisikokan diri untuk membiarkan diri kita terdedah oleh jerebu ini.
Perkara ini berkait rapat dengan penurunan produktiviti ekonomi kerana banyak pekerjaan yang akan terjejas. Pada pendapat Saudari Erna, bagaimanakah jerebu mempengaruhi produktiviti ekonomi di negara kita ini? Terima kasih Saudari Moderator. Saya setuju dengan pernyataan Saudari Moderator. Saya sendiri tidak akan merisikokan diri untuk melakukan apa-apa pekerjaan yang membolehkan saya terdedak kepada jerebu ini. Berbalik kepada soalan jerebu dapat mempengaruhi produktiviti ekonomi dengan menjejaskan penggunaan pengangkutan dan membawa kepada pembatalan penerbangan. Ini disebabkan oleh partikel-partikel dan asap yang menghadkan lagi penglihatan di kawasan berjerebu. Selain itu, penurunan produktiviti pertanian dan gangguan dalam industri pembinaan. Kesemua yang terjejas ini merupakan antara sumber ekonomi yang penting bagi negara Malaysia. Tambahan pula, keadaan jerebu yang teruk menghalang negara lain untuk membuat pelaburan di negara Malaysia. Natijanya, kesan jerebu amat memberi impak yang besar terhadap ekonomi Malaysia. Terima kasih Saudari Erna atas perkongsian mengenai impak jerebu terhadap ekonomi Malaysia. Krisis jerebu di Malaysia boleh dikatakan berada di tahap yang membimbangkan. Sebagai seorang guru yang mengajar di kawasan yang mempunyai IPU tinggi, apakah respon Cik Christina mengenai perkara ini? Terima kasih moderator. Pernyataan tersebut sememangnya tepat dan benar. Antara kawasan yang mempunyai IPU yang tinggi ialah Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Hal ini berpunca daripada perindustrian yang semakin pesat sehingga menyebabkan sekolah terpaksa ditutup akibat kualiti udara yang buruk. Buktinya pada tahun 2019 yang lalu, sebanyak 2,459 buah sekolah ditutup kerana bacaan indeks pencemaran udara, iaitu singkatannya IPU lah, yang sangat membimbangkan sehingga mencapai IPU melebihi 200. Dan antara sekolah yang terjejas teruk ialah sekolah di Selangor, Putrajaya dan Kuala Lumpur. Walaupun sekolah hanya ditutup selama 4 hari, namun saya sebagai seorang guru melihat penutupan sekolah ini memberi kesan kepada pendidikan murid. Tambahan pula, keadaan jerebu ini tidak akan reda dalam sekelip mata. Kesannya, banyak aktiviti di sekolah tidak dapat dilaksanakan. Terima kasih atas respon Cik Christina mengenai perkara ini. Tidak dapat disangkal bahawa jerebu yang berpanjangan amat memberi kesan kepada sesi pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Kita pun sudah mengupas mengenai faktor yang menyumbang kepada jerebu seperti pelepasan asap sebentar tadi. Jika ditelusuri dengan lebih mendalam, pelepasan asap melalui pembakaran bahan api fosil dalam kenderaan, loji jana kuasa dan kilang-kilang industri ini juga menyumbang kepada fenomena hujan asid. Secara ringkasnya, fenomena hujan asid terjadi akibat pelepasan sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfera yang bertindak secara kimia dan kemudiannya berubah menjadi asid sulfurik dan asid nitrik yang sangat berbahaya. Asid-asid ini kemudiannya bergabung dengan zarah-zarah lain dan membentuk aerosol kecil yang bersifat asid di awan dan membentuk titisan hujan asid yang mana titisan hujan ini adalah amat membahayakan kerana sifatnya yang berasid. Melalui fakta ini, apakah pandangan para panel mengenai kesan hujan asid? Izinkan saya untuk memberi respon mengenai perkara ini. Pada pendapat saya, hujan asid ini boleh menyebabkan kerosakan besar terhadap hutan, tanam-tanaman, pokok bunga dan pelbagai jenis tumbuhan. Hal ini akan melemahkan tumbuh-tumbuhan tersebut dengan mengeluarkan nutrien penting seperti kalsium dan magnesium dari tanah. Nutrien-nutrien tersebut adalah sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan kelestarian mereka. Kehilangan nutrien-nutrien tersebut itulah yang mengakibatkan ketidakseimbangan dan kekurangan nutrien dalam tumbuh-tumbuhan.
seterusnya menjadikan mereka lebih mudah diserang penyakit, serangga perosak, dan juga cuaca yang ekstrim. Sebagai contoh di kawasan Skandinavia, hujan asid telah menyebabkan kehilangan hutan yang sangat besar, termasuk kehilangan spesies pokok spruce Norway. Hal ini akan seterusnya mengganggu seluruh ekosistem karena rantai makan dan habitat bagi haiwan sudah pun terganggu. Terima kasih Cik Erna atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Bagaimanakah pula kesan terhadap ekosistem akuatik? Adakah panel ketiga bersetuju? Terima kasih saudari moderator. Pada pendapat saya, kesan hujan asid ini terhadap ekosistem akuatik sangat besar. Jika hujan asid mencemari badan air dengan kealkalian rendah, seperti tasik dan sungai, ia dapat merosakkan kehidupan akuatik dengan serius. Kerpasan asid ini mengurangkan nilai pH badan air, menjadikannya lebih berasid dan seterusnya mengganggu keseimbangan ekologi dan merosakkan spesies yang sensitif seperti ikan, amfibia, dan sesetengah invertebrate. Terima kasih Cik Christina atas perkongsian yang informatif. Saya ingin bertambah satu lagi kesan hujan asid, iaitu hujan asid juga merosakkan penguraian tanah. Fenomena alam ini boleh mengubah komposisi kimia tanah, meningkatkan kepekatan logam beracun seperti aluminium yang akan merosakkan akar tumbuhan dan hidupan akuatik. Selain itu, ia juga mengurangkan ketersediaan nutrien penting yang diperlukan untuk pertumbuhan tumbuhan-tumbuhan yang sihat. Iya, betul. Kesan hujan asid ini juga tidak terbatas kepada alam sekitar karena ia juga mampu mempengaruhi infrastruktur dan bangunan. Hal ini dikatakan demikian karena hujan asid juga dapat merosakkan bangunan, jambatan, dan juga struktur lain yang dibina daripada bahan seperti batu kapur, marmer, dan kelulit. Asid sulfurik ini dan juga asid nitrik dalam hujan asid akan merosakkan dan menghancurkan struktur ini secara berangsur-angsur. Dan hal inilah yang akan meningkatkan kos penyelenggaraan dan pembaikan yang tinggi. Maafkan saya, panel pertama, Cik Evelyn. Nampaknya Cik terlupa untuk membuka mikrofon. Okay, terima kasih. Ya, saya setuju dengan pendapat Cik Ina tadi. Bukan sahaja infrastruktur yang akan dipengaruhi, tetapi kesihatan manusia juga terancam akibat hujan asid yang mengalir ke sungai. Walaupun hujan asid tidak memberi kesan kesihatan yang besar, pencemar udara yang menyumbang kepada pembentukannya seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida boleh menyebabkan masalah pernafasan kepada manusia. Tambahan pula, hujan asid secara tidak langsung memberikan kesan kepada kesihatan manusia dengan mencemari sumber air minuman. Misalnya, aliran toksik dari hujan asid boleh meresap ke dalam air tanah dan permukaan bumi, menyebabkan pencemaran bekalan air minum di sesetengah kawasan. Jika seseorang meminum air yang mengandungi logam berat dalam kadar tinggi, maka mereka akan menghadapi risiko kesihatan pada masa kelak. Terima kasih semua kerana telah memberi pendapat masing-masing yang informatif sekali. Walau bagaimanapun, persoalan saya bagi semua isu-isu yang dinyatakan tadi ialah apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi isu krisis alam sekitar, khususnya isu jerebu dan hujan asid. Pada pendapat saya, langkah pertama bagi mengatasi semua krisis alam sekitar yang disebutkan tadi ialah melalui pengenalan kurikulum sains alam sekitar di sekolah rendah.
tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman asas kepada murid-murid tentang isu-isu alam sekitar dan kesan buruknya jika tidak dipelihara dengan baik dan teliti. Saya juga setuju dengan pendapat Anda, Cik Evelyn. Bolehkah Anda kongsikan informasi yang lebih dalam lagi tentang cara struktur kurikulum tersebut disesuaikan dengan pengajaran alam sekitar untuk murid di sekolah rendah? Boleh. Dalam struktur kurikulum yang dicadangkan tadi, pelajar sekolah rendah akan mempelajari unit yang berkaitan dengan alam sekitar seperti cabaran udara bersih kami. Melalui unit tersebut, mereka akan mempelajari tentang kepentingan udara bersih, punca pencemaran udara dan tindakan yang sesuai bagi mengurangkan pencemaran. Kandungan ini juga perlu direka dengan strategi yang sesuai untuk menarik minat murid dan mudah difahami oleh mereka. Saya rasa ini merupakan satu idea yang hebat kerana ia tidak hanya mendidik kanak-kanak tetapi juga memberikan autonomi kepada mereka dalam menentukan tindakan mereka yang mendatangkan impak yang besar terhadap alam sekitar. Bagaimana kelab-kelab tersebut akan beroperasi dan apakah aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan oleh pelajar bagi menangani masalah isu alam sekitar? Pada pandangan saya, kelab alam sekitar boleh menganjurkan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar, seperti Hari Kesedaran Udara Bersih. Sepanjang aktiviti tersebut, murid akan mengambil bahagian dalam bengkel interaktif, membuat poster tentang pencemaran udara, dan juga terlibat dalam proyek-proyek berskala kecil seperti penanaman pokok di kawasan sekolah. Kesemua aktiviti ini merupakan inisiatif yang dilakukan bagi memupuk rasa cinta akan alam sekitar dalam kalangan murid. Saya juga ingin memberi sedikit pendapat tentang peranan pendidikan dalam menangani masalah tersebut, iaitu melalui lawatan ke Pusat Pendidikan Alam Sekitar atau tempat perlindungan alam setempat. Lawatan tersebut memberikan pendedahan kepada pelajar sekolah rendah terhadap pengalaman yang praktikal untuk mempelajari kepentingan kualiti udara dan kesan buruk hujan asid. Tarik kepada idea Cik Elziria mengenai lawatan tersebut yang sungguh menarik. Saya ingin tanya kepada panel-panel lain, bagaimana lawatan ini akan dijalankan? Saya rasa pihak sekolah boleh mengatur lawatan ke tempat perlindungan alam sekitar setempat yang mempunyai pusat pendidikan. Semasa lawatan, pelajar akan terlibat dalam aktiviti seperti ujian kualiti air untuk memahami bagaimana hujan asid ini mempengaruhi ekosistem tempatan. Lawatan ini akan direka supaya sesuai dengan usia dan tahap pendidikan pelajar bagi memastikan mereka mendapatkan pengalaman pembelajaran yang bermanfaat. Seperti yang kita sedia maklum, falsafah berfungsi sebagai satu wahana untuk memupuk pemikiran beretika dan tingkah laku bermoral dalam kalangan murid. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana individu tersebut bertindak balas bagi mengurangkan cabaran alam sekitar ini. Panel yang ketiga, saya ingin bertanya bagaimanakah konsep etika dalam falsafah dapat mempengaruhi tindakan kita terhadap alam sekitar. Okay, terima kasih atas soalan tersebut, moderator. Okay, pada pendapat saya, falsafah mengukuhkan asas etika kita untuk menjadi lebih bertanggungjawab dalam memelihara kelestarian alam sekitar. Ia juga membantu kita memahami peranan kita dalam mengekalkan keharmonian alam sekitar dengan mengambil inisiatif untuk mengatasi isu-isu seperti jerebu dan hujan asid. Sebagai contoh, dalam falsafah Confucius, konsep ren ataupun kebaikan hati menekankan kepentingan belas kasihan dan integriti seseorang.
Confucius juga mengajar bahawa seseorang individu perlu bersikap baik hati. Mereka bukan hanya terhadap orang di sekeliling, tetapi kepada semua aspek, termasuklah alam sekitar. Dengan memupuk pandangan yang beretika tersebut, rakyat akan terdorong untuk menjalinkan hubungan yang harmoni dan aman dengan alam sekitar. Adakah moderator setuju dengan pendapat saya? Saya bersetuju dengan pendapat panel 3. Selain itu, saya juga berasa bahawa falsafah menyediakan landasan untuk pembangunan dasar alam sekitar dengan matlamat mengurangkan masalah alam sekitar, termasuklah pencemaran udara dan hujan asid. Sebagai contoh, prinsip utilitarianisme dalam etika telah membentuk dasar yang menetapkan had emisi bagi setiap industri. Pendekatan ini bertujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangkan perbuatan yang boleh mendatangkan keburukan terhadap alam sekitar. Izinkan saya untuk menambah pendapat melalui pengalaman saya. Saya juga merasakan bahwa falsafah ini dapat menggalakkan perkembangan kemahiran pemikiran kritis dan juga membolehkan masyarakat menganalisis punca-punca masalah alam sekitar. Sebagai contoh, dengan menggunakan pendekatan analisis falsafah seperti penaakulan etika dan refleksi kritikal, ini dapat membantu mereka mengenal pasti nilai-nilai masyarakat dan juga sistem ekonomi yang mendorong kepada pencemaran alam sekitar. Perspektif kritikal ini seterusnya juga akan membawa kepada perbincangan alternatif yang bersifat lestari dan perubahan perilaku akan dapat terjadi. Saya juga berpendapat bahawa kajian dalam bidang falsafah mengenai keadilan adalah penting dalam menangani isu alam sekitar dan memastikan beban pencemaran dibagikan dengan adil di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, gerakan keadilan alam sekitar yang terinspirasi daripada prinsip-prinsip etika memperjuangkan hak komuniti yang terkesan secara tidak saksama oleh pendapat. Dengan meningkatkan kesedaran dan diskriminasi alam sekitar, gerakan ini memberikan sumbangan dalam penyelesaian isu seperti hujan asid dan jerebu. Terima kasih para panel atas pendapat sekalian. Melalui perbincangan yang hebat bersama para panel tadi, kita dapat meneroka aspek etika, dasar, pemikiran kritis dan keadilan yang penting dalam usaha mengatasi isu alam sekitar yang semakin mendesak ini. Justru, kami berharap agar para penonton dapat membuka buah fikiran mengenai isu-isu yang berkaitan dengan krisis alam sekitar. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada hari ini. Terima kasih semua. Itu saja forum kita untuk hari ini. Sama-sama, moderator. Sama-sama. Sama-sama.